Kelebihan sumber pembiayaan dalaman. Okey, yang pertama, modal memang sudah tersedia, tiada masalah. Yang kedua, sudah pasti tiada kadar faedah ataupun bunga pinjaman. Sebaliknya, dari segi kekurangan sumber pembiayaan dalaman, okey, yang pertama, risiko kegagalan perniagaan yang menyebabkan si peniaga itu mengalami kerugian daripada modal simpanan dia. Okey, yang kedua, modal terhad, tidak besar simpanannya, jadi mungkin dia terpaksa membuat pinjaman tambahan. Kelebihan modal keuntungan ataupun reserve perniagaan. Yang pertama, sudah pasti tiada kadar faedah ataupun bunga pinjaman. Sebab apa? Sebab tidak melakukan pinjaman, maka tidak perlu membayar balik pinjaman. Sebaliknya, dari segi kekurangan, okey, yang pertama, keuntungan perniagaan yang besar sudah pasti akan dikenakan cukai perniagaan yang tinggilah. Okey, dan kerana menyimpan reserve, semakin besar reserve tu, maka perniagaan tu akan mengurangkan agihan dividen kepada semua pemegang saham. Kelebihan pembiayaan dari segi sewa beli. Yang pertama, menggunakan aset untuk tujuan pulangan, menghasilkan pulangan. Yang kedua, kelebihan dia menggunakan modal perniagaan untuk perbelanjaan yang lain. Sebaliknya, dari segi kekurangan sewa beli, kadar faedah yang lebih tinggi. Dan yang kedua, menanggung rugi jika aset itu ditarik balik. Maksudnya tidak membayar angsuran, maka aset itu akan ditarik pihak bank. Kelebihan pembiayaan overdraft bank. Yang pertama, dapat mengeluarkan wang melebihi baki dalam akaun semasa. Yang kedua, membayar faedah atas jumlah wang yang digunakan sahaja. Sebaliknya, dari segi kekurangan overdraft, yang pertama, kadar faedah yang dikenakan adalah tinggi ke atas lebihan pinjaman. Yang kedua, bank boleh menolak ataupun mungkin mau mengurangkan jumlah pinjaman. Kelebihan pembiayaan dari agensi kerajaan. Okey, sudah pasti yang pertama, pinjaman mempunyai kadar bunga yang rendah. Yang kedua, pinjaman tanpa memerlukan cagaran. Yang ketiga, kelebihan dia, jumlah pinjaman adalah mengikut keperluan semasa perniagaan. Sebaliknya, dari segi kekurangan, kerana kadar bunga yang rendah ini, maka mewujudkan persaingan yang sengit antara peniaga. Kelemahan yang kedua, membuat pinjaman perlu berkali-kali. Maksudnya, kali pertama buat pinjaman mungkin tidak cukup, dia buat kali kedua dan seterusnya lah. Dan kelemahan yang ketiga, jumlah pembiayaan boleh berubah setiap tahun oleh pihak agensi kerajaan. Skema sokongan pembiayaan yang diperlukan oleh perniagaan milikan tunggal. Yang ini tidak kira sama ada daripada agensi kerajaan ataupun daripada bank, institusi kewangan. Yang pertama sekali, sijil pendaftaran perniagaan dari SSM. Yang kedua, lesen perniagaan daripada Majlis Daerah Tempatan. Yang ketiga, penyata cukai pendapatan perniagaan. Yang keempat, sudah pasti salinan kad pengenalan. Dan yang kelima, borang J ataupun pemilik tunggal. Dokumen sokongan pembiayaan diperlukan untuk perniagaan syarikat, tidak kira syarikat sendirian berhad ataupun syarikat awam berhad. Yang pertama sekali, mestilah mempunyai sijil penubuhan dalam kurungan borang 9. Yang kedua, memorandum dan artikel persatuan. Dan yang ketiga, merupakan butiran daftar pengarah dalam kurungan borang 49. Seterusnya, borang J pengarah ataupun penjamin. Dan akhir sekali, memerlukan salinan kad pengenalan pengarah dan penjamin.